والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة بالخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita peluang untuk kita hadir ke rumah dia dan bersama-sama menunaikan sembahyang secara berjemaah, dan kita duduk di dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita memohon keberkatan daripada Allah. Dengan keberkatan majlis ilmu ini, mudah-mudahan apa yang kita hajat maka Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, insya-Allah ta'ala, amin. Lawah molek surah tak. Ini pakai sokok ini tu. Tak maaf banyak lah. Terkejut tengok pakai sokok. Oh tu. Kita ngaji di Aceh, di Endong tu. Ustaz-ustaz ni pakai sokok. Orang pondok pakai sokok. Kalau pakai serbang ni ulama. Tok urusa, tok ulama-lama tu tua. Kalau di Endong di Aceh lah. Kalau orang muda-muda tu pakai sokok dekat. Tu kalau kita pergi gak mula-mula pergi gak masuk pondok gak pakai serban gak pada tengok atas bawah lah. Dia ikut wakil gitu. Jadi kita pakai ni, kita mengenanglah kerinduan kita kepada negeri Aceh yang tempat saya belajar itulah. Ala kulli hal, insya-Allah kita sambung lagi pada perbahasan kitab Miftahul Murid fi Ilmu Tauhid karangan Tuan Minal Al-Faqani. Jadi kita ulang balik pada sifat ilmun, dan insya-Allah kita akan bahas pada kira-kira 3 sifat qudrat, iradat dan ilmun pada ta'akkur juga, dan bukan pada waqi'. Dan ilmun yakni dan sifat ilmun. Artinya sifat ilmun tahu, yakni pengetahuan. Maka pengetahuan Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar, bukan dengan jalan kasbi, bukan dengan jalan belajar, dan tiada dengan jalan fikir dan nazar. Ilmu Tuhan, yakni sifat ilmu pada zat Tuhan itu bukan atas jalan belajar, fikir dan nazar, tilik. Adapun makhluk, ya, ilmu pada makhluk iaitu atas jalan belajar kasbi, atas jalan fikir dan atas jalan tilik tengok. Jadi setengah kita sifat ma'ani ni, setengah kita yang kita tahulah. Setengah kita yang lain seperti kita sifat 20 yang dikarang oleh ustazah Syekhah lah, ni seorang guru perempuan yang karang sifat 20. Nama dia Waniyah bin Tuan Qadi, Waniyah binti Tuan Qadi Haji Wan Abdullah. Dia duduk di kampung Dok Tok Jung Fatoni. Hajah Waniyah. Itu seorang ulama lah, seorang guru yang berjantina perempuan. Dia karang sifat 20. Dia bahas sifat ma'ani ni. Dia susun sifat ma'ani mula-mula sifat hayah. Kita ni sifat ma'ani mula-mula sifat qudrat, iradat, dah baru ilmu, dah. Tapi Waniyah ni, dah, Syekhah Waniyah ni mula-mula ia bahas sifat ma'ani, sifat hayah, sifat iradah, sifat ilmu, dah. Sifat hayah, sifat ilmu, sifat iradah, sifat qudrat, sama basar kalam. Dia mendahulukan, dia mendatangkan sifat ma'ani mula-mula tu sifat hayah dulu. Tapi kita ni sifat ma'ani mula-mula qudrat. Bincang qudrat dulu. Itu perbezaan susunan. Tak ada masalah. Pandangan Syekhah Waniyah tu dia mengatakan bahawa mendatangkan akan sifat ma'ani, sifat berhidup, yakni sifat hayah dulu,
Dengan makna begini, kita kurang-kurang kadar faham, kira-kira akal. Kalau ada sifat hayah, yakni sifat hidup, maka sifat-sifat lain pun ada. Adapun kalau tak bincang sifat hayah, sifat lain macam mana nak ada? Begitu. Kira-kira gitu. Tapi tak ada masalah nak kira mula-mula sifat kedera ke sifat hayah ke, tak ada masalah. Kerana sifat Tuhan dia tidak ada mula dan tidak ada akhir. Dia qadim. Cuma tertib tarakhi sahaja. Tertib zikri, kita nak bilang satu-satu sifat tu. Habis. Jadi dan ilmun. Biasa kita kok dia mendatangkan bilangan dan sifat yang ke-8 biasa kita tu. Tapi kita ni tulis lalu dan ilmun. Biasa kita dan sifat yang ke-8 ataupun dan sifat yang ke-9. Sifat ilmun. Tapi kita ni dan ilmu selalu dah. Sebab apa? Sebab nak ringkaskan. Tak payah banyak-banyak cakap sangat. Ilmu selalu dah. Cuma kita yang mengaji ni kita datangkan takdir. Mana? Dan sifat yang ke-9. Mana sifat 9 tu? Sifat ilmu. Tu cuma tertib tarakhi lah. Tertib zikir kita nak sebut satu-satu sifat. Adapun sifat Tuhan tak ada 1, 2, 3, 4. Ada? Maka 1, 2, 3, 4 tu kita sebut dah dahulu. Ia ada pada sebutan sebutan tulisan dan perkataan sahaja. 1, 2, 3, 4 tu dia tidak ada, dia sungguh. Tu habis. Dan sifat ilmun. Apa sifat ilmu ni? Artinya pengetahuan. Maka kita bicara sifat ma'ani lah ni. Ulang sikitlah sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Satu sifat yang jenis bangsa ada. Itu sifat ma'ani. Satu sifat yang bangsa jenis ada lagi sungguh. Satu lagi sifat lagi sungguh. Sifat sungguh lagi tak ada. Ini sifat ma'ani ni sifat ada lagi sungguh. Maksud ada tu diri sifat tu ada. Kalau Allah Ta'ala nak buka hijab kita nampak sifat ma'ani ni, maka kita akan nampak. Itu maksud ada tu. Lagi sifat tu sungguh. Sebab memang sifat kalau jenis ada memang sungguh lah ada. Tapi kalau jenis sifat sungguh, dia tak ada. Dia hanya semata kira-kira sungguh. Tapi ada tak ada sifat tu. Semacam belok, ada petok, lubang hidung, lelaki, perempuan, handsome, cantik, itu sungguh amrun i'tibari. Ada ke tak? Tak ada. Sungguh kira-kira pada akal nak mengatakan seorang tu cantik, handsome. Itu jenis bangsa sungguh. Tapi tak ada pun. Kalau tunjuk handsome, tak kena handsome, kena pada kulit. Ke ada handsome? Sudah. Ke ada cantik? Tak ada. Dia kira-kira sungguh saja pada akal. Dia tidak ada. Habis itu. Sama juga ruang. Ruang dia sungguh ruang. Ada tak ruang? Tak ada ruang. Cabut atap, cabut dinding, tak ada mana ruang, tak ada. Diri ruang tu tak ada. Kalau kita belah dua ni, tak ada diri ruang tu baik. Tak terbelah ruang. Sebab dia tak ada. Dia sungguh. Tu. Artinya sifat ilmu ni pengetahuan. Tapi di zat Allah Ta'ala ada satu sifat yang bernama sifat ilmun, sifat pengetahuan. Maka pengetahuan Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar. Bukan dengan jalan belajar. Allah Ta'ala ada sifat ilmun bukan atas jalan belajar, bukan atas jalan usaha, tidak. Tidak sama sekali. Dan tiada dengan jalan fikir, bahkan fikir sekalipun, dan nazar, tilik tengok, tak ada. Jadi sifat ilmun Tuhan, yakni satu sifat yang ada lagi sungguh, yang duduk di zat Allah Ta'ala. Biasa kalau dalam bahasa Arab, kita Arab sebut, kalau sifat ma'ani ni satu sifatun, wujudiyatun, qaimatun. Itu sifat ilmun. Sifat yang bangsa ada lagi berdiri di zat. Maksud tu satu sifat yang ada, lepas tu dia ada di zat Allah Ta'ala. Sifat-sifat lain dia tak ada. Dia nak bagi reti sahaja zat Allah Ta'ala ini bersifat dengan kidam, tak ada mula dan tak ada akhir. Sifat baqa, zat Allah Ta'ala kekal, tidak musnah.
Tu nak bagi reti zat Allah Ta'ala maksudnya kekal, ada semua. Tapi berbeza sifat ma'ani ni. Sifat ma'ani satu sifat yang jenis ada lagi sungguh duduk di zat Allah. Maka sabit tu dah didatangkan satu ayat sifatun wujudiyatun. Lepas tu qaimatun. Sifat yang wujudiyah. Maksudnya sifat yang ada. Memang sifat tu ada. Kalau kita makhluk kok, dah pengetahuan kita atas jalan belajar deh, atas jalan nazar, atas jalan fikir. Maka kita ni kalau kita duduk tengok-tengok tak, fikiran kita, ilmu kita, kadang kita ingat, kadang tak ingat, kadang ingat belajar, ingat balik deh. Itu makna kata ilmu tu ada. Ilmu tu ada. Sama juga sifat kederat kita, rank kita. Dah, rank kita kalau kita muda dah gagah. Naik umur lebih sikit tak gagah. Itu makna kata sifat tu ada. Sifat rank pada kita tu ada. Jenis ada tu lah. Maksudnya sifat makni ni ada. Sifat tu ada. Dah tu duduk di zat Tuhan. Tu. Lawannya sifat ilmu ni jahil, mustahil. Apa jahil ni? Artinya tiada tahu suatu, yakni suatu perkara, atau tahu tiada betul dengan hakikat. Mustahil Tuhan itu jahil. Dah, mustahil Tuhan itu jahil. Kerana kalau Tuhan tu jahil, maka sudah pasti Tuhan itu tidak bersifat dengan sifat iradah. Kalau Tuhan tu jahil, maka Tuhan tu tak akan bersifat dengan sifat iradah, yakni sifat menghendaki, tidak. Maka sebab apa? Sebab kalaulah Tuhan tu jahil, Tuhan tak ada kehendak. Kalau Tuhan tak ada kehendak, macam mana Tuhan nak tentu? Tak boleh tentulah. Kalau Tuhan tak boleh tentu, maka tak bolehlah Tuhan nak menjadi ataupun mengadakan tiap-tiap perkara mungkin. Maka sabitlah Tuhan itu tidak jahil. Sabit Tuhan itu bersifat dengan ilmu, pengetahuan. Tu. Ataupun jahil dengan makna tiada betul dengan wakil. Bukan juga. Sesuatu perkara Allah Ta'ala tentu, yakni Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala mengetahui akan satu-satu perkara, tapi tak betul dengan wakil, tak betul dengan setepatnya, tak betul dengan keadaan, tak kena juga. Maka mustahil, yakni tentu tidak, Tuhan itu bersifat dengan jahil. Kita ni jahil, kalau tak belajar jahil. Tuhan tidak begitu. Kerana itu adalah sifat bagi makhluk, maka sudah tentu dah Tuhan itu tidak bersabit dengan sifat-sifat ataupun segala sifat makhluk. Mustahil ia Tuhan jahil, hanya wajib tahu selama-lamanya. Maka Tuhan itu bersifat dengan ilmu selama-lamanya. Adapun tanda tahu, yakni Tuhan itu bersifat dengan ilmu, itu sekalian makhluk ini. Maka sabit tu kita nak fikir. Apa sebab kita kata Tuhan itu bersifat dengan ilmu? Apa dalil yang kamu sebut? Ini dalil ijma'. Apa? Sekalian makhluk. Apa makhluk tu? Sifat yang baharu. Daripada dulu tak ada, kemudian ada. Siapa yang menadakan? Tuhan menadakan tiap-tiap perkara yang baharu itu. Maka dalil kata Tuhan itu bersifat dengan ilmun, kita kena tilik fikir. Tilik fikir bahawa Allah Ta'ala menjadikan sekalian makhluk ini. Kalaulah Tuhan itu tidak bersifat dengan ilmu, yakni bersabit Tuhan itu bersifat dengan jahil. Apa jahil? Tak tahu. Ataupun tahu, tak betul dengan wakil, tak betul dengan keadaan. Maka sudah pasti Tuhan itu tidak bersifat dengan menghendaki, yakni tidak bersifat dengan iradah, sebab Tuhan jahil, Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan tak tahu, maka Tuhan itu tidak bersifat dengan iradah, satu sifat hilang. Kalaulah Tuhan itu tidak bersifat dengan iradah, yakni menentukan tiap-tiap perkara mungkin, sebab apa dia tak boleh tentu? Sebab dia jahil. Kemudian kalau dia jahil, maka Allah Ta'ala tak boleh nak tentu.
Tak boleh nak tentu dia ni jadi lelaki ke perempuan kerana jahil. Nah, maka sabit tu tak boleh nak sabit Tuhan itu jahil. Kerana jahil itu dia itu memang tak boleh mengetahui. Maka apabila begitu, sudah tentulah tertolak sifat jahil itu pada Tuhan. Maka selamanya Tuhan itu bersifat dengan ilmun, yakni pengetahuan. Kemudian apabila kita sebut sifat ma'ani ni, dia ada takluk. Dia ada takluk. Apa takluk ni? Tugas tambahan. Tugas dia, takluk dia, ikatan, kaitan. Jadi takluk bagi sifat ilmu ni dia ada saja. Takluk bagi sifat ilmu ada saja, iaitu tanjizi qadim. Lulus. Ini Tuhan mengetahui tiap-tiap perkara. Apa tiap perkara tu? Wajib, mustahil, harus. Tuhan mengetahui semua sekali. Sejak bila Tuhan mengetahui? Tanjizi qadim, sejak azali lagi Tuhan tahu tiap-tiap perkara yang mustahil, wajib dan harus. Dia berbeza sifat kederak, sifat iradah. Sifat kederak dua sifat, dua takluk. Sifat iradah dua takluk. Sifat kudrat tanjizi hadis suluhi qadim. Sifat iradah tanjizi qadim suluhi qadim. Sifat ilmun tanjizi qadim. Tuhan mengetahui tiap-tiap perkara yang wajib, mustahil dan harus. Bila lagi tahu? Dulu lagi tahu. Sejak azali lagi tahu. Sedia kala lagi tahu. Maka sabit tu misalan kita sebut 3 sifat ni sangat penting. Qudrat, iradah dan ilmu. Jadinya tiap-tiap perkara mungkin. Kita ni jadi semua sekali ni. Allah Ta'ala menadakan kita. Adakah Tuhan tidak menadakan? Tidak. Tuhan pasti menadakan. Kemudian Tuhan menadakan tiap-tiap perkara, yakni kita ni manusia ni. Adakah Tuhan tidak tentu? Tidak. Pasti Tuhan tentu. Kemudian Tuhan menentukan tiap-tiap perkara ni, yakni kita manusia ni. Adakah Tuhan tidak tahu? Tidak. Pasti Tuhan tahu. Maksudnya kira-kira akal kalau kita fikir, Tuhan nak mengada, kemudian Tuhan nak menentu, pasti Tuhan mengetahui dulu. Barulah boleh Tuhan menentu. Tapi sabit juga. Kerana ada beberapa ibarat kita dia sebut begini. Sifat iradah mengikut akan sifat ilmun pada ta'aqqub, bukan pada kharij jua. Satu ibarat kita dia sebut mana? Sifat iradah, yakni sifat perkehendak Tuhan, dia mengikut akan sifat ilmu Tuhan. Pada mana? Pada fikiran, bukan pada wakil Tuhan. Kerana sifat Tuhan dia tidak ada dulu dan tidak ada kemudian. Kalau kita kira ibarat ni, Tuhan nak tentu, Tuhan tak tentu lagi. Pasti Tuhan mengetahui, barulah Tuhan tentu. Tuhan mesti tahu tiap-tiap suatu. Tuhan nak tahu tiap suatu tu, pastilah. Tuhan nak menentu akan tiap-tiap suatu tu, pastilah Tuhan tahu perkara tu, betul tak? Kira-kira akal. Kalau kira-kira akal begitu, pada wakil Tuhan, kalau kira-kira akal begitu, dia akan jadikan sifat ilmu dulu, kemudian bila Tuhan tahu, kemudian barulah Tuhan menentu. Tak jadi gitu. Kerana sifat Tuhan qadim, tidak ada mula. Tapi kira-kira akal kalau kita fikir Tuhan nak menjadi tiap-tiap perkara, pasti Tuhan menentu. Ataupun Tuhan menjadi. Dan menjadi tiap-tiap perkara, pasti Tuhan tentu. Kalau Tuhan nak tentu ni, kalau Tuhan tak tahu, tak akan Tuhan tentu. Tapi pada kira-kira akal, ibarat kita makhluk, kita nak menjahit. Menjahit, terjadinya jahitan kita itu, adakah kita tak tentu? Kita masih tentu. Aku nak tentu bila jahit ni. Aku nak buat bila jahit ni. Tapi sebelum kita nak buat jahit tu, adakah kita tak tahu? Pasti didahulu oleh tahu dulu, barulah boleh tentu jahit bila-bila, tak? Betul tak?
Itu pada kita, wakil kita. Tapi wakil Tuhan bukan begitu. Kerana sifat Tuhan, dia tidak ada mula, tidak ada akhir, dia tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Tapi kira-kira akal nak faham Tuhan itu menjadikan tiap-tiap perkara, tak, itu Tuhan yang menjadikan. Kemudian Tuhan yang menjadikan, pasti Tuhan tentu. Kalau Tuhan nak tentu, pasti Tuhan tahu dulu, barulah Tuhan tentu. Tu. Tapi pada ta'akur juga, pada wakil Tuhan tidak. Kerana sifat Tuhan tidak ada mula, tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Tapi kira-kira akal nak faham begitu. Maka sabit tu ibarat kita sebut sifat iradah mengikut akan sifat ilmun. Tak nak tentu Tuhan, pasti Tuhan tahu dulu. Maka sabit tu sifat Tuhan ni ya sekali. Dia tak ada 1, 2, 3, 4. Nah, umpama sifat qudrat dulu ke, dah, mana sifat lain? Tak ada lagi. Tak bukan gitu. Ya sekali lalu dah. Dah ditertibkan 1, 2, 3 tu nak boleh faham satu-satu sifat secara tafsir, secara terperinci. Adapun pada wakil Tuhan, pada keadaan Tuhan, itu sekali tu. Dia tak ada 1, 2, 3. Maka sabit tu sifat kudrat Tuhan, yakni tanjizi hadis. Tuhan mengadakan dengan sifat kudrat. Tuhan ada sifat berkuasa. Kemudian Tuhan boleh mengadakan akan tiap-tiap perkara. Mengada tiap-tiap perkara, itulah yang dipanggilkan tanjizi hadis. Kita jadi ni dulu lagi jadi ke sekarang baru jadi? Sekarang baru jadi. Jadinya kita inilah yang dipanggil tanjizi hadis. Allah Ta'ala mengadakan kita baru. Tapi sifat kudrat qadim. Sama juga dengan sifat iradah, tanjizi qadim. Allah Ta'ala menentu bila? Sejak azali. Allah Ta'ala mengadakan tanjizi hadis baru lagi. Sebab memang kita baru lagi ke lama dah? Kita baru ada. Dulu ada tak? Tak ada. Maka sabit tu tanjizi hadis, mengadakan tiap-tiap satu tu baru ada, itu dipanggil tanjizi hadis, takluk sifat kederat. Adapun sifat iradah tanjizi qadim, Allah Ta'ala menentukan akan tiap-tiap perkara yang mungkin. Bila lagi Allah tentu? Lama dah Allah Ta'ala tentu, yakni sejak azali lagi, sedia kala lagi. Kemudian mari sifat ilmun. Tuhan ada sifat pengetahuan, yakni ta'aluk dia tanjizi qadim. Allah Ta'ala dengan sifat ilmun, Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap perkara wajib, mustahil, haruh. Bila lagi tahu wajib, mustahil, haruh tu? Sedia kala lagi Allah Ta'ala tahu. Apa juga perkara gaib, perkara mustahil, perkara wajib, perkara haruh, semua Allah Ta'ala tahu. Bila lagi Allah tahu? Sejak azali lagi. Maka 3 sifat ni sangat penting. Kalau tidak muafakat 3 sifat ni, ataupun bercerah tanggal satu daripada 3 sifat ni, tak jadi kita. Kita buat andaian. Kita katakan 2 sifat aja pada Tuhan. Mana sifat tu? Sifat kederat, sifat iradah. Sifat ilmu mana? Tak ada sifat ilmu pada Tuhan. Kalau Tuhan itu zat Tuhan tidak bersifat dengan ilmu, hanya semata dengan sifat kederat, iradah, tak ada kita. Kerana Tuhan jahil. Tuhan tak tahu. Ataupun ada sifat ilmu, ada sifat iradah, tapi tak ada sifat kederat. Tuhan tak ada berkuasa, Tuhan tak ada kuasa. Kalau Tuhan tak ada kuasa, tak jadi kat kita. Kejadi kita? Tak ada. Kerana Tuhan tidak ada kuasa. Ataupun ada sifat ilmu, ada sifat kudrat, tapi tak ada sifat iradah. Jadi tak kita? Tak jadi kat. Kerana Tuhan tak ada kehendak. Tuhan ada kuasa, Tuhan ada ilmu nak buat suatu perkara, tapi Tuhan tak menghendaki nak buat. Tak jadi kok. Maka sabitlah Tuhan itu bermuafakat satu-satu sifat di antara sifat tu. Qudrat, iradah, ilmun.
Maka nyatalah Tuhan. Tapi dengan makna kalau sifat ilmu ni Tuhan mengetahui, yakni Tuhan ada sifat pengetahuan, ini nyata Tuhan tahu. Kita ni makhluk ada gak sifat pengetahuan tapi tak nyata, tak terang, kabur. Adapun Tuhan, sifat ilmu Tuhan, sifat pengetahuan Tuhan nyata sengoti, nyata sungguh. Baik perkara itu perkara wajib, mustahil, harus nyata. Begitu. Adapun kita tak nyata. Itu beza kita dengan Tuhan. Jangan buat sama. Tuhan dengan kita jangan buat sama. Dia ni ramai sangat nak buat sama. Tuhan sama dengan makhluk. Mana sama? Kalau sama Tuhan dengan makhluk lemah lah. Kerana sifat makhluk lemah. Duk kata sama Tuhan dengan makhluk je kata. Haji dengar tak sebut gitu? Haji dengar tak? Ayah. Dia kata Tuhan sama dengan makhluk. Haji dengar tak sebut gitu? Ada sebut gitu. Tuhan ada tangan. Kita kata bagaimana tu tangan Tuhan? Tangan Tuhan. Tak sama dengan makhluk. Bagai itu dah sifat makhluk. Maka sabit tu tak boleh kita sabit ataupun kita tak boleh kita tanya zat Tuhan bagaimana, apa, bila, di mana. Tak boleh tanya. Kerana ini lazim bagi sifat makhluk. Di mana, bagaimana. Tuhan tak di mana. Kerana Tuhan tidak ada tempat. Tempat itu sifat makhluk. Kita ni, kita duduk ni, wajib tak kita ambil ruang? Bawah kita tu ruang ke tak? Ruang. Maka di ketika tu hukum akal kita menghukumkan kita sekarang ni wajib ambil ruang. Kalau tak ambil ruang, tak ambil tempat, adakah kita boleh duduk? Tak boleh. Maka sabit tu tak boleh nak sabit Tuhan itu bertempat. Kerana tempat itu sabit pada makhluk, sifat pada makhluk. Ada setengah ayat yang kata Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Tuhan itu beristiwa di atas aras. Dia terjemuh istiwa itu dengan makna Allah Ta'ala duduk atas aras. Allah Ta'ala bertempat di atas arah. Betul tak cakap itu? Betul tak? Salah. Dia kata Tuhan itu duduk. Tuhan itu bertempat atas arah. Betul tak cakap itu? Salah. Kerana apa? Tempat itu, duduk itu sifat bagi makhluk. Maka mustahillah kita nak samakan Tuhan dengan makhluk. Kerana sifat makhluk lemah. Adakah kita nak sabit Tuhan lemah? Tak. Kalau sabit Tuhan lemah, maka pasti Tuhan itu tidak ada sifat qudrat. Sekarang ni kita ngaji dah sifat qudrat ada, sifat Tuhan ada sifat berkuasa, Tuhan ada sifat iradah, Tuhan ada sifat ilmu. Sekarang ni kita kata Tuhan bertempat. Tempat tu kita tak ada sifat makhluk. Kalau sifat makhluk, maka lazim makhluk adalah lemah. Maka secara automatik, secara tak sedar kita menafikan sifat qudrat. Menafikan sifat qudrat ada tak kita? Tak ada kita. Sama juga tangan. Tak. Apa lagi? Wajah. Maka sabit tu di dalam Al-Quranul Karim, para ulama dia tidak menganjurkan kita membaca terjemahan semata-mata tanpa ada huraian daripada para ulama. Kerana dalam Quran dia ada ayat, ayatul muhkamat, ayatul mutasyabihat. Kalau muhkamat bolehlah kita duk takwil. Kita duk tengok huraian dia deh. Tapi kalau mutasyabihat, pasti kena ada huraian. Kalau tak, semaburlah kita, cacuh habis. Begitu. Kadang-kadang kita buat biasa je. Tak kena lagi. Kalau kena kok kita akan fikir. Maka kita wajib tiap-tiap mukallaf mengetahui serta berpegang Tuhan itu bersifat dengan sifat ilmun. Wajib apa? Pegangan wajib fardu ain. Tapi Tuhan pada kita memikirkan adalah Tuhan itu bersifat dengan sifat ilmun, wajib pada akal. Tapi mempelajari serta mengaji satu-satu sifat ini wajib fardu ain. Tuhan bersifat dengan ilmu, Tuhan bersifat iradah, Tuhan bersifat dengan qudrat dan segala sifat yang lain itu wajib pada akal.
Kita mempelajari, kita berpegang dengan sifat-sifat ini, itu wajib fardu ain. Tak mengaji, tak berpegang, tidak mempelajari, tidak iktimak sungguh-sungguh, maka kita berdosa besar. Kerana wajib ta'rif dia ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu tarkihi. Barang yang dia beri pahala di atas mengejarkan dia, kita berpegang, maka Allah Ta'ala beri pahala. Kita meninggalkan pegangan tersebut, Allah Ta'ala seksa kita. Ibaratnya kita semayang lah ni. Kita duduk semayang. Sebab apa kita takut hingga semayang? Sebab dalam kepala kita duduk meyakini bahawa sembahyang ni wajib fardu ain. Tak semayang kena seksa. Tapi mempelajari ilmu sifat 10, ilmu sifat 20 ataupun ilmu pegangan, ilmu kejazaman hati kepada Tuhan ni, tapi kita tak mengaji. Sebab apa? Sebab dia barang dalam hati ni. Barang dalam hati tak nampak. Mulut dok sebut sama raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Mulut sebut, hati ni puas hati tak? Mulut sebut redha pada Tuhan. Tuhan mulah Tuhan aku, mulah Rabb aku. Tapi hati redha tak? Tak. Kita berusaha, kita menanam ke, tak? Kita buat rumah ke, kita pergi nelayan ke, pergi cari ikan ke, tak ada ikan itu. Hati kita puas hati tak agak-agak? Kalau puas hati, alhamdulillah. Tapi kalau tak, bapa tak boleh ikan hari ni. Tak? Tak boleh. Tak? Ataupun kita menanam, tak jadi tanaman aku ni, bab apa? Kalau hati tak redha, hati tak puas hati, ada masalah. Maka sabit tu ketentuan Tuhan pada kita itu belum, ketentuan Tuhan pada kita tu itu sejak azali lagi Allah Taala tentu pada kita. Kita jadi lelaki, ketentuan kita jadi lelaki, maka itu adalah sejak azali lagi Allah Taala tentu. Maka sabit tu apa-apa perkara terjadi, baik buruk, baik-baik, maka kita redha pada Allah. Kerana kita tahu itu adalah ilmu Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Tapi kalau kita duk tanya bapa, semisal kita nak seke, kita nak seke kehendak Tuhan. Kita tahu dah itu ketentuan Tuhan pada kita. Hari ni tak ada rezeki aku. Tahu dah tak ada rezeki aku itu adalah ketentuan Tuhan pada aku, bila lagi sejak azali lagi Allah Taala tentu. Pada mana? Dalam ilmu Allah. Tapi kalau kita kata bapa tak redha, tak puas hati aku hari ni, ibarat kita sekir dengan ilmu Tuhan. Sekir ni sekih ni. Sekih ni dengan makna muskil. Apa muskil? Tak payah muskil. Tuhan kan, dia Tuhan kita. Barulah hati kita ni ada zauqi, redha. Rumah bakar pun redha. Dan hak mana? Hak dia. Hak kita bukan hak kita. Dia ambil belaka. Alhamdulillah, redha hati. Istighfar. Mulut sebut raditu billahi rabbah, hati puas dak? Itu keujian kita. Habis ngaji sifat ilmu ni, balik lagi kalau ada masyaqqah ke, redha. Itu ketentuan Tuhan pada kita sejak azali lagi. Dalam ilmu Tuhan sejak azali lagi. Allah tentu dah. Supayanya hati ni biar kita redha, suka. Kita takutnya hati ni tak suka, kecewa, buat-buat satu perkara tak jadi, kecewa. Allah, kecewa tu bahaya tu. Berapa ramai yang menjadi murtad. Akibat dia ni tak redha suatu perkara yang berlaku. Umpama dia sayang isteri ke, dia sayang anak ke, dia sayang apa-apa, Allah Ta'ala ambil dulu. Akibat dia jahil dalam sifat iradat ni, ilmu Tuhan ni, kecewa aku, tambah hidup lah. Tambah hidup aku, nak mati juga. Itu bahaya tu. Masih lagi hati kita tak redha Tuhan itu Tuhan aku, Allah tu Tuhan aku. Sebab apa? Tak kenal Tuhan. Sebab tu wajib kita mempelajari. Awaluddin ma'rifatullah.
Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Tak mengajak dulu semayang, tak. Mengajak umat untuk sembah Allah. Tak, untuk bersujud pada Allah. Sebab tu mula-mula 13 tahun kemudian Isra' Mi'raj. Baru syariat semayang. Pusing. Tapi terdahulunya mengenal Tuhan. Gitu. Allah Subhanahu wa taala. Jadi lawah sikit ngajar ni. Tinggi bumbung lawah lalu ah. Kalau dak kan sakut kepala. Alhamdulillah deh. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ni memberi kefahaman lah, terutama diri saya, dan mudah-mudahan memberi kefahaman juga kepada diri yang mendengar.